إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, insyaallah dalam kuliah subuh pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu, dan tajuknya masih lagi berkaitan dengan hadis 40. Dan pada pagi ini kita fokus pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 ini bermaksud malu sebahagian daripada iman, berkenaan dengan sifat malu yang menjadi akhlak sebahagian daripada iman. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Jadi lagi diulangi, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahyi atau idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu mahu. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apakah kepentingan hadis ini? Sebagaimana kita tahu, malu ini bererti kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan tercela, ataupun kita enggan melakukan sesuatu, ataupun kita meninggalkannya kerana takut dapat celaan. Jika inilah pengertian malu, maka seruan kepada berakhlak dan beriltizam dengan sifat malu ini memang merupakan seruan kepada mencegah daripada semua bentuk maksiat dan keburukan. Di samping itu, sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Kenapa? Kerana dia sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Mereka yang tidak sifat malu ini boleh dikatakan penuh dengan keaiban kerana mereka menyamakan diri mereka seperti haiwan. Tambahan pula, sifat malu ini sebahagian daripada kesempurnaan iman. Kenapa? Kerana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah satu bahagian daripada cabang iman. Begitu juga dalam hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidak akan mendatangkan selain daripada kebaikan. Maksudnya siapa yang sifat malu tu insya-Allah ada kebaikan. Bahkan kalau kita tengok semua hukum hakam dan tunjuk ajar yang terdapat dalam Islam ini datang dalam bentuk seruan menegakkan kebaikan dan seruan
memperjuangkan kebenaran dan dalam bentuk yang bersemangat, dalam bentuk yang ikhlas supaya meninggalkan perkara-perkara yang dicela dan buruk dan cacat. Oleh kerana itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini untuk diletakkan dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Nawawiyah, dan beliau berkata hadis ini adalah hukum-hukum Islam dan tujuh ajarnya yang berkisar tentang agama, tentang Islam. Maksudnya semua perkara yang diperintahkan sama ada fardu ataupun sunat, maka kita naklah ada rasa malu untuk kita meninggalkannya. Manakala perkara yang dilarang sama ada haram ataupun makruh, maka kita kena ada rasa malu untuk kita lakukannya. Jangan rasa tak malu untuk lakukan perkara yang haram ataupun yang makruh. Kena ada sifat malu. Begitu juga perkara-perkara harus. Kalau perkara-perkara harus, perkara mubah, maka malu untuk kita melakukan ataupun kita meninggalkannya adalah diharuskan. Ada tidur banyak, harus. Tidur ni harus, tapi kalau banyak, kita malulah nak tidur banyak. Sampai dalam kuliah pun nak tidur juga, ataupun dengan kuliah sambil tidur, kita kena malulah. Begitu juga hadis ini mengandungi semua perkara yang melibatkan hukum, sama ada wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok perbincangan ataupun pokok perbincangan hadis ini, yang pertamanya adalah sifat malu. Dan sifat malu ini kalau kita tahu bahawa dia adalah akhlak para nabi. Akhlak para nabi dan akhlak para malaikat. Malaikat pun ada sifat malu juga. Ada beberapa perkataan yang perlu kita berikan perhatian dan maksud. Yang pertamanya, inna mimma adrakan nas. Inna mimma adrakan nas, antara ajaran yang didapati oleh manusia. Artinya semua perbincangan ataupun perbicaraan para nabi sebelum kita yang telah sampai kepada manusia ialah berkenaan dengan perkara malu. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut inna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyati min kalamin nubuwatil ula. Maksudnya sesungguhnya sesuatu yang terakhir di mana orang-orang jahiliyah bergantung kepadanya daripada kalam nubuwah yang pertama. Itu maksud inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Kalamin nubuwatil ula ni maksudnya kata-kata nubuwah. Antara perkara yang sepakat para nabi dan perkara yang diperintahkan oleh nabi, iaitu min kalamin nubuwah. Kemudian idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau fasna' ma syi'ta, buatlah perkara yang kamu suka. Bentuk surahan di sini dalam bentuk ancaman dan janji buruk, bukannya arahan ataupun galakan. Maksudnya bila dicabut sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu nak lakukan. Ia juga datang dalam perkara yang mengharuskan. Maksudnya jika kamu nak melakukan suatu perkara dan kamu tidak berasa malu untuk melakukannya di hadapan Allah ataupun manusia, maka lakukanlah. Fa'al ma syi'ta. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita sebut tadi sifat malu ini adalah sifat para nabi. Sifat malu adalah asas kepada akhlak yang mulia dan pendorong yang paling kuat untuk kita mengerjakan kebaikan dan kita menjauhi keburukan. Oleh kerana itu sifat malu merupakan sebahagian warisan para nabi. Dan juga sifat malu ini dipraktikkan oleh manusia dan diwarisi daripada para rasul berkurun-kurun lamanya sehingga menjadi masyhur, dan manusia berpegang teguh dengan sifat malu ini sehinggalah ke zaman sekarang. Malu tak berbaju, malu. Ada sifat-sifat malu yang menyebabkan manusia ini ada inovasi dalam kehidupan mereka. Mereka akan buat sesuatu untuk menutup kemaluan mereka, keaiban mereka. Kemudian disebut malu ini ada dua jenis. Malu ini ada dua jenis. Dalam hadis tadi ini
surahan malu itu sebagai tahdid, sebagai kecaman. Dan dibayangkan dengan balasan di akhirat lah. Balasan di akhirat Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mereka hadis, "Falyatabawwa ma maq'adahu minan nar", orang yang tak malu medus daripada Nabi, maka dia adalah menempah tempat dalam neraka. Dalam hadis ini, dalam bab ini, orang yang tidak ada rasa malu, mereka akan melakukan sesuatu mengikut apa yang mereka kehendaki, ikut nafsu mereka. Ini disebabkan mencegah daripada melakukan kejahatan ada sifat malu, perasaan malu. Jadi sesiapa yang tidak ada perasaan malu, dia akan tenggelam dalam semua keburukan dan kemungkaran. Malu ini ada dua jenis. Malu secara fitrah, dan juga apa malu secara fitrah? Malu yang dijadikan oleh Allah dan tidak dimiliki melalui usaha. Memang kita rasa malu. Malu kalau orang tengok kita malu, tengok aurat kita malu. Itu secara fitrah. Malu seumpama ini menaikkan seseorang ke tingkatan ke level, ke tingkatan akhlak yang tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala memfitrahkan dengan sifat malu ini untuk menyelamatkan manusia lah. Orang yang ada sifat malu secara fitrah ini, dia akan menjauhkan diri dia daripada keaiban, daripada maksiat, daripada keburukan, daripada akhlak-akhlak yang rendah. Oleh kerana itu, sifat malu merupakan satu sumber kebaikan dan salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang iman. Rasulullah SAW juga seorang yang pemalu. Dalam hadis disebut Nabi SAW ni lebih malu daripada gadis pingitan. Gadis yang selalu berada di rumah, yang tak keluar dari rumah. Disebut kan. Jangan kata apa, 3 darah, 4 darah. Masuk bukan macam tu. Lagu 4 darah kan. Dulu ada cerita 3 darah pingitan. Tapi yang darah yang tepi sungai tu, 4 darah yang tepi sungai tu, dia tak masuk. Kalau darah yang tak malu, dia akan kata macam tu lah. Tapi kalau darah yang malu ni, nak keluar rumah pun dia malu. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Umar, beliau berkata, sesiapa yang malu, yang bersembunyi, atau sesiapa yang malu, dia akan bersembunyi. Sesiapa yang bersembunyi, dia akan bertakwa. Dan sesiapa yang bertakwa, insya-Allah dia akan terpelihara daripada keburukan. Itu malu yang pertama. Malu yang kedua ialah malu yang diusahakan. Apakah malu yang diusahakan ini? Malu yang dicapai melalui makrifat kepada Allah. Tahu keagungan Allah, cuba mendekatkan diri kepada Allah, dan tahu Allah Ta'ala ni maha dekat dengan manusia. Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui pandangan mata yang khianat, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan di hati. Innahu alimun bidzatis sudur. Mengetahui seorang muslim ni, dia berusaha mencari dan memiliki sifat malu seperti ini, dia akan merealisasikan dalam dirinya sifat iman yang paling terpuji dan berada di puncak darjah ihsan yang paling tinggi. Terkadang sifat malu ini juga timbul bila kita memerhatikan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita terlalu banyak dan kita merasa kita lalai pada mensyukurinya. Kita malu. Kita rasa banyak Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Nikmat boleh bangun pagi ni, nikmat ada makanan kat rumah, nikmat boleh tengok anak dan isteri. Macam mana kalau orang yang di kuarantin? Musim kuarantin, kes pun meningkat. Orang yang di kuarantin, terpisah daripada anak dan isteri, orang yang tersayang, tak tahu boleh balik ke tidak. Kan? Kalau kita tengok nikmat-nikmat ini, kita akan semalu. Sebab kita ni asyik mengeluh, asyik marah, asyik mengkritik hasil ataupun keputusan yang orang lain buat. Kadang-kadang kita harus malu pada diri sendiri juga. Al-Imam Ahmad
dan Imam Tirmizi meriwayatkan hadis Nabi SAW, hadis marfu. Hadis marfu maksudnya hadis yang disanadkan kepada Nabi SAW. Berbunyi, al-istihya'u minallah. Al-istihya'u minallah an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah. Ada satu riwayat Nabi SAW bersabda, merasa malu kepada Allah ini ialah kamu memelihara kepada kamu dan anggota-anggota yang ada padanya. Kepala, mata, mulut, hidung, telinga, jaga. Begitu juga jaga perut dan isi kandungannya. Dan kamu akan selalu ingat mati dan juga tentang al-bala. Bala ni maksudnya perebutan tulang-tulang belulang kita. Mati dah hancur. Jadi sesiapa yang inginkan ke akhirat, maka hendaklah meninggalkan keindahan dunia, kecantikan dunia. Sesiapa yang melakukan seperti itu, bermakna dia telah ada sifat malu kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita tengok jiwa manusia yang kosong ni, yang tidak ada sifat malu ni, dia boleh diperolehi melalui usaha. Kadang-kadang kita saya kosong, tapi kita boleh usaha untuk dapatkannya. Hati yang kosong daripada sifat malu memang bersifat fitrah lah. Maka tidak ada sesuatu yang dapat menghalang daripada kita terlibat ataupun tersekat daripada melakukan kehinaan ataupun kejahatan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki keimanan dan dia ni terdiri daripada syaitan jin dan manusia. Orang yang tidak ada rasa malu. Ada juga malu yang tercela. Malu yang tercela macam mana? Malu yang tercela ni okey, kita tengok. Sifat malu ni mencegah seseorang daripada keburukan dan kekurangan. Dia asalnya dia sifat yang terpuji kerana dia menyempurnakan keimanan. Dan dia tidak akan menghasilkan kecuali kebaikan sahaja. Manakala ketika sifat malu ini melebihi batas yang sewajarnya, maka dia akan menjadikan seseorang itu tidak menentu dan gelisah, serta menghalang dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dia malu. Dan keadaan sebegini adalah akhlak yang tercela kepada manusia. Kerana ia ada sifat malu yang tak bertempat. Sifat malu yang bukan bertempat. Sifat malu yang menghalang daripada mendapat kebaikan. Contohnya, tak nak belajar, malu nak belajar, takut belajar nanti orang kata, ish belajar. Contohnya belajar mengajar iqra', qiraati, malu. Dan kan dia tak tahu, tapi dia malu takut orang ketawakan dia sebab belajar Quran baru start dengan buku iqra'. Itu sebagai contoh lah. Ataupun malu kerana mencari rezeki yang halal tapi dengan kerja-kerja yang rendah. Malu nak kerja sebagai kerja bawahan, malu. Malu nak kerja saya dulu pencen sekian-sekian, malu nak kerja bawah-bawah ni. Ataupun belajar tinggi-tinggi, malu yang tak bertempat sehingga menghalang dia mendapat rezeki. Dikatakan malu seorang lelaki bukan pada tempatnya ialah satu kelemahan. Seorang lelaki ini patutnya dia kena kuat dan dia tidak patut malu dalam mencari rezeki. Tapi kalau tak bertempat, itu satu kelemahan, satu keaiban pada dia. Dia terbaik duduk rumah daripada kerja macam ni. Ada satu riwayat daripada marasil, hadis-hadis mursalah, berbunyi al-haya'u haya'an. Malu itu ada dua. Tarfun minal iman wal akhar ajzun. Ada satu malu yang memang daripada iman dan satu lagi adalah merupakan keaiban ataupun kelemahan. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, mungkin ucapan di atas ini bukan hadis tapi ucapan Hasan Al-Basri. Kemudian disebut lagi riwayat daripada Imran bin Husain. Kami mendapati di dalam sebahagian kitab bahawa malu itu ada yang menyebabkan seseorang tenang dan merendah diri kepada Allah, dan ada yang menyebabkan seseorang itu lemah. Lalu Imran marah. Saya berkata, aku memberitahu kepadamu hadis
dan kamu mahu melawannya, kamu mahu membangkanginya. Yang sebenarnya yang dikatakan oleh Imran bahawa sesungguhnya malu yang terpuji pada sabda Rasulullah SAW hanya malu yang merupakan akhlak yang mendorong kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Adapun kelemahan yang membawa kepada mengabaikan sebahagian hak Allah ataupun hak makhluknya, ia tidak dikategorikan sebagai malu, bahkan ia adalah satu kehinaan dan satu kelemahan. Itu malu yang dicela. Kemudian ada satu cerita. Nak dengar cerita tak ni? Ada satu cerita. Cerita ni berlaku pada zaman Sayyidina atau zaman Nabi Musa. Seorang wanita muslimah mesti kena ada sifat malu. Kenapa? Kerana ada pernah berlaku satu cerita yang berlaku kepada dua orang puteri Nabi Syuaib ketika dia datang memanggil Nabi Musa. Okay. Macam mana? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala merakamkan cerita sifat-sifat malu ini. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Itu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Kemudian datanglah Nabi Musa. Kemudian didatangi Nabi Musa ataupun datanglah kepada Nabi Musa salah seorang daripada puteri Nabi Syuaib dalam keadaan berjalan malu-malu. Kemudian dia berkata, "Bapaku memanggilmu agar dia memberi balasan terhadap kebaikan kamu yang telah memberikan minuman kepada kami." Wanita itu ataupun puteri Nabi Syuaib itu datang menemui Nabi Musa kerana perintah ayahnya. Ayah kata, "Pergi panggillah pemuda yang telah buat baik pada kita ni." Dan wanita itu, puteri itu berjalan dengan penuh seorang yang beradab, seorang wanita yang suci, bersih ketika datang bertemu dengan lelaki. Maksudnya tidak malu yang tidak dibuat-buat ataupun tidak tabarruj, tidak bersolat dan tidak menggoda. Di samping itu tergambar malu dengan cara dia berjalan dan dia mengucapkan kata-kata yang strict dan jelas. Tidak gugup dan tidak ataupun tidak ada sesuatu yang terselindung. Hal ini timbul daripada aspirasi fitrah yang sihat, yang lurus, yang bersih. Puteri ataupun pemudi yang lurus, yang baik akan merasa malu secara fitrah bila dia bertemu dengan lelaki. Dan terutama bila dia berbicara dengan lelaki. Kalau kita tengok seorang wanita yang baik ini, ajarannya baik, dia akan berpegang dengan kebenaran yang menyebabkan dia tidak akan mengarut sehingga dia mendorong orang lain supaya terpikat dengannya. Dia tidak akan bercakap menggunakan suara nada yang memikat orang lain sehingga orang lain terpesona. Dia berbicara dengan bahasa yang jelas dan sekadar keperluan, tidak lebih daripada itu. Manakala kalau zaman dahulu disifatkan seorang wanita ni yang bebas keluar masuk dipanggil salfa'ah. Kalau zaman ini disifatkan wanita itu wanita yang suka tak lekat kat rumah. Wanita yang duduk di jalanan, duduk di mall-mall, bertabarruk, bercampur dengan lelaki bukan muhrim dan sebagainya, bukan mahram dan sebagainya, tanpa ada keperluan yang dibenarkan, maka wanita ini adalah wanita yang tidak dididik dengan madrasah Al-Quran dan tidak jauh daripada ajaran Islam. Bahkan dia nak menukarkan malu dan taatnya kepada Allah itu, dia rasa malu pula. Nak cakap elok-elok ni dia rasa malu. Dia kata dia terkebelakang. Jadi sebenarnya ini adalah yang diperalatkan oleh musuh-musuh untuk merosakkan dunia Islam. Hari ini kalau kita tengok
reality, rancangan reality, akademi reality tu kan. Macam-macam nama lah yang reality. Itu adalah suatu perancangan Yahudi untuk merosakkan. Dan dia rosakkan siapa? Dia tak perlu berperang dah sekarang ni. Dia buat normalisasi dengan negara-negara Islam dan tengok antara negara-negara Islam, negara-negara Arab pun banyak rancangan-rancangan reality yang nak merosakkan pemuda-pemudi. Dia bawa artis, dia latih orang muda menjadi artis dan hidupnya terlalu bercampur baur supaya orang lain terpikat, anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam ini terpikat dan akan merosakkan mereka. Dia nak merosakkan pemuda-pemudi, nak merosakkan Islam tu senang saja dengan merosakkan pemudi Islam. Kalau perempuan-perempuan itu sibuk menonton rancangan-rancangan sebagainya, sibuk mengundi untuk mereka, kan? Vote untuk mereka, vote untuk ni supaya menang ni, mereka akan lupa tanggungjawab yang sebenar. Lupa tanggungjawab sebagai anak, lupa tanggungjawab sebagai pelajar, lupa tanggungjawab sebagai pasangan, semua lupa, sibuk dengan hiburan ini yang berlebihan ini, dia akan terabai dan dia akan mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan yang sebenar mendidik anak-anak, kalau wanita atau ibu ataupun pemuda-pemudi terlupa belajar sehingga mereka sibuk dengan perkara-perkara yang lara yang merugikan mereka. Itu di antara, saya ada terbaca bagaimana pengakuan yang dibuat oleh inilah baca dalam WhatsApp ataupun baca dalam FB ni, bagaimana nak meruntuhkan umat Islam ini dengan dirosakkan pemuda dan pemudi, terutamanya pemudi lah. Sebab bila rosaknya ibu, rosaklah anak-anak dan generasi. Bila rosaknya wanita, rosaklah lelaki, rosaklah generasi. Jadi natijah daripada malu ini, natijah daripada sifat malu, kalau kita ada sifat malu yang benar, kita akan terselamat daripada perkara yang haram. Orang yang memiliki sifat malu ni akan menjadi kebiasaan dalam semua tindak tanduknya dan dia akan menjadi bersih daripada perkara-perkara yang buruk secara semula jadi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, agak panjang perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kita tutup dengan pengajaran ataupun dengan pengajaran daripada hadis ini. Kita tahu bahawa malu adalah sebahagian daripada sifat utama seorang mukmin kerana dia adalah sebahagian daripada iman, dan malu tidak menghasilkan keburukan, bahkan dia menghasilkan kebaikan, dan dia menjadi perisai daripada kita terjebak dengan perkara yang jahat. Kerana sejarah telah membuktikan bahawa nafsu manusia ini tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat malu saja mereka mampu membendung dan menjuruskannya ke arah kemuliaan. Dan sifat malu yang sejati ialah malu yang didorong dengan perasaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malu melakukan kebaikan, kita kena ingatlah malu yang tercela. Malu nak belajar, malu nak bekerja, itu satu sifat yang tercela. Malu nak bawa Grab, malu nak menghantar makanan, macam-macam yang kata ini kerja bawah, tak, kerja jual burger, tak. Jangan malu untuk kita mencari rezeki yang halal. Malu nak tutup aurat, malu nak solat, takut orang kata alim sangat, warak sangat. Malu nak bertanya perkara yang tidak diketahui. Dan kita tak tahu, tapi kita tak nak orang tahu kita jahil, maka kita malu nak bertanya. Itu adalah suatu kemaluan, satu keaiban yang tidak bertepat. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Jadi kita tidak boleh malu dalam belajar ataupun mengajar hukum-hukum agama, dan kita tidak boleh malu dalam mencari kebenaran. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada teman saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.